الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Uthman pernah ditanya demikian, kami zikir pada Allah tetapi tidak menemukan kemanisan dalam hati kami. Maka jawab Abu Uthman Al-Hiri, pujilah Allah agar menghiaskan di antara luka-lukamu dengan ketaatan. Dan hadis yang masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul jannata farta'u biha." Qila lahu wa ma riyadul jannah? Faqala majalisul dzikr. Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u biha. Qila lahu wa ma riyadul jannah? Qala majalisul dzikr. Jika kamu melihat syurga, maka merumputlah di kebunnya. Ditanya kepada beliau, apa itu kebun syurga? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir. Jabir bin Abdullah menceritakan pada kami, dia mengatakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kami lalu bersabda, ya ayuhan nas irta'u fi riyadil jannah. Qulna ya Rasulullah ma riyadul jannah? Qala majalisu zikri. Qala ugdu wa ruhu wa dhkuru. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah Ta'ala falyanzur kaifa manzilatullah Ta'ala 'indah. Inna Allah Ta'ala yunzilul 'abda haitsu anzalahu min nafsihi. Wahai manusia, merumputlah kalian di kebun syurga. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apa kebun syurga itu? Baginda menjawab, majlis zikir. Kamu makan pagilah dengan zikir, makan petang dan berzikir. Barang siapa mengetahui kedudukannya, barang siapa ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah di sisinya. Sesungguhnya Allah turun pada hamba menurut turunnya hamba di sisinya. Dalam Asy-Syibli mengatakan, tidakkah Allah telah mengatakan, saya duduk di sisi orang yang mengingatiku. Apa yang kamu perolehi wahai manusia dari majlis Al-Haq ini, dari majlis Tuhan ini? Asy-Syibli kemudian mendendangkan syair. Saya ingat padamu, tidak saya lupa padamu selintas. Apa yang lebih ringan dalam zikir selain zikir lidahku? Saya dengan tanpa cinta mati dari keinginan. Hati pergi tanpa arah menujuku. Berputar dari timur ke barat ketika cinta melihatku. Sungguhnya engkau hadir padaku, saya menyaksikanmu ada di segala tempat. Saya berdialog dengan yang diadakan. Dengan tanpa ucapan, saya melirik yang diketahui dengan tanpa pandangan. Di antara keistimewaan zikir adalah tidak dibatasi waktu. Bahkan tidak ada waktu kecuali seorang hamba diperintahkan berzikir, baik yang bersifat wajib atau sunat. Solat, meski kedudukannya sebagai ibadat yang paling mulia. Nah, waktu-waktu tertentu tidak boleh dilakukan solat. Sedangkan zikir dilakukan sepanjang waktu dalam pelbagai keadaan. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingati Allah baik dengan berdiri, duduk atau berbaring. Saya pernah mendengar Abu Bakar bin Furaq, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, mengatakan posisi berdiri dengan kebenaran zikir, dan posisi duduk dari menahan diri dari sikap berpura-pura. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ketika mana Abu Uthman Al-Hiri ditanya, kami berzikir pada Allah tetapi kami tidak mendapat hasil atau kemanisan dalam zikir. Maka jawab Abu Uthman, dan sedikit pembetulan terjemahan, beliau berkata, pujilah Allah kerana Allah telah menjadikan sebahagian anggota tubuhmu untuk mentaatinya. Itu terjemahan yang tepat. Pujilah Allah kerana Allah
dan menjadikan sebahagian anggota tubuhmu dalam kerana Allah Ta'ala telah membantu atau memberikan kemuliaan sebahagian anggota tubuhmu untuk mengingatinya. Baik, menjadi satu kebiasaan. Bila mana kita melakukan ketaatan, kita melakukan apa-apa sahaja kebaikan, kita ingin bergembira dengan apa yang kita lakukan. Dan kegembiraan itu bermula dengan rasa manis kita. Maksud rasa manis ialah suka. Artinya bila kita melakukan sesuatu, kalau datang rasa suka, kita pasti akan melakukannya lebih kerap. Dan melakukannya dengan lebih banyak dan lebih rajin. Umpama makanan, kalau kita mula suka satu makanan, maka kita akan terus makan dan makan dan makan. Umpama satu kedai makan yang kita suka, kita terus pergi dan pergi. Umpama satu majlis ilmu yang kita duduk, kita suruh duduk dan duduk dan duduk. Kenapa? Kita dah rasa suka. Dengan bahasa lain, kita dah rasa manis. Kenapa kami berzikir, kami tak rasa manis? Sedangkan natijah awal bagi setiap zikir itu ialah manis. Kalau kita dah sebut semalam. Bila sesuatu disebut kerap kali dan berulang kali, maka akan datang rasa cinta. Dan cinta itu menyebabkan datangnya rasa manis, rasa suka. Lalu kata Abu Uthman, kamu patut bersyukur pada Allah. Kerana Allah masih menjadikan sebahagian anggota badanmu, sebahagian anggota tubuhmu menyebut nama Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat beribadat dari sudut kemahuan dan keinginan kita. Umpama kita semayang nak khusyuk. Itu yang keinginan kita. Semayang kita nak tenang. Umpama kita baca Quran, kita nak rasa lapang. Dan umpama semua kebaikan-kebaikan, kita nak satu natijah-natijah, hasilan-hasilannya yang bersifat segera. Maka kalau kita tak dapat, kita mungkin rasa sesuatu yang ralat atau sesuatu yang ada yang salah. Kita rasa ada sesuatu yang tak sempurna. Atau kita merasakan bahawa apa yang kita lakukan ini kurang faedahnya pada kita. Maka jawab Abu Uthman, tidak. Sepatutnya kamu bersyukur pada Allah kerana Allah masih menjadikan kamu mentaati Allah. Contoh bila kita solat duha sebagai contoh. Atau solat hajat. Lalu kita tak dapat apa yang kita hajati, sepatutnya kita bersyukur kerana Allah Ta'ala telah menjadikan kita mampu mengingati Allah. Mampu solat padanya ketika mana kita punya hajat. Mampu mengadu kepada Allah ketika mana kita punya masalah. Dan lidah ini bila Allah Ta'ala berikan kepada kita keringanan untuk menyebut namanya, maka itu satu nikmat yang besar. Sebab itu dikatakan bahawa bila Allah Ta'ala sayangkan seorang hamba, Allah gerakkan lidahnya untuk menyebut namanya. Kalau Allah sayang seorang hambanya, Allah gerakkan lidah hambanya dalam menyebut namanya. Kerana Allah Ta'ala tak akan beri kepada orang yang dibenci untuk menggerakkan lidah memuji Allah. Baik, di sini kita tahu satu jawapan dalam hidup kita. Yang kita sebut kadang-kadang kita buat ibadat tak rasa kemanisan, tak rasa sekian-sekian. Maka apa jawapan kita? Bagaimana kata Abu Uthman? Syukur pada Allah. Kerana kita masih mentaati Allah. Kita masih Allah Ta'ala bantu kita mentaatinya. Kemudian disebut dalam hadis. Bila Rasulullah menyatakan, idza ra'aitumul jannah ataupun idza ra'aitum riyadul jannah farta'u fiha atau farta'u biha. Kalau kamu jumpa, melihat, nampak tamang-tamang syurga, merumpuklah di tamang syurga. Apa maksud merumpuk? Maksudnya, ambillah manfaat di situ. Singgahlah di situ. Duduklah di situ. Kerana ia tamang syurga. Lalu para sahabat bertanya, apa itu tamang syurga? Kerana bila sebut perkataan tamang syurga, ia memberi maksud makna zahir syurga. Tiba-tiba Nabi SAW bukan inginkan makna zahir, tapi makna majas. Itu makna kiasan. Supaya kita tahu dalam bahasa ini, dia ada bahasa yang dipahami secara hakikat. Ada bahasa yang dipahami secara kiasan atau simbolik. Dan bahasa ini ada dalam Quran. Dan bahasa ini ada dalam hadis Nabi SAW. Dan bahasa ini ada dalam percakapan kita. Maka bila Rasulullah menyatakan, kalau kamu nampak syurga, nampak tamang syurga, singgah. Dan berseronoklah. Ambillah manfaat. Merumpuklah ini. Ambillah faedahnya. Lalu sahabat pun tercengang. Ya Rasulullah, apa itu tamang syurga?
Nabi kata hilakuz zikr atau majalisuz zikr, majlis zikir. Apa itu majlis zikir dalam definisi yang tepat? Walaupun dalam kepahaman umum kita, majlis zikir, kita duduk, kita pakai zikir. Baca maksurat, kita bertahlil, kita bertahmid. Kita susun zikir-zikir tertentu. Dinamakan sebagai hizib. Atau dinamakan sebagai ratib. Atau dinamakan sebagai azkar. Atau lain-lain istilah yang digunakan oleh macam-macam kelompok. Ada kelompok menamakan zikir yang tersusun itu sebagai ratib. Maka kita panggil ratib haddad, ratib al-attas. Apa ratib? Ratib adalah sesuatu yang kita susun zikirnya. Yang disusun oleh para ulama. Yang ni baca dulu, ni baca berapa kali. Berdasarkan tajribah pengalaman para ulama. Ulama-ulama dia berzikir, maka dengan susunan zikir ini dia memimpin anak-anak murid dia. Ajar. Bukan semestinya begitu, tapi bila kita belajar untuk guru kita, maka kita akan ikut disiplin untuk guru kita. Waktu belajar dia misalnya start 6.30, habis 7.30. Itu disiplin dia, lalu kita patuhi. Dia bila mengajar, dia ajar kita supaya sekian-sekian cara duduk, sekian-sekian cara belajar. Dan demikian juga, mereka para ulama memimpin murid mereka dalam berzikir. Ada setengah guru biarkan muridnya zikir sendiri. Awak zikirlah sendiri. Ada yang nak ajar anak murid dia zikir secara tersusun. Maka tersusun apa yang disebut ratib. Kita sebut pergi ngatik lah. Kalau kampus saya sebut ngatik-ngatik. Mari kita pergi ngatik. Mari kita ratik. Nanti sesuatu yang disusun. Susun zikir ni baca. Ikut turutan. Untuk mendapat kesan dia. Atau disebut juga setengah ulama menyebut sebagai hizib. Sebenarnya disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah hizib. Apa itu hizib? Hizib juga ialah rangkaian zikir-zikir yang disusun. Dipanggil hizib Nawawi, hizib Bahar dan lain-lain. Yang dicadangkan begitu. Atau juga disebut sebagai maksurat. Bagaimana dia disusun oleh Hasan Al-Banna. Beliau menyusun ini zikir yang kita sebut pagi dan petang. Atau mungkin sebahagian kita, saya Ustaz nak susun sendiri zikir saya. Saya nak mulakan hari Ahad, saya nak baca la ilaha illallah je. Hari Isnin, saya nak baca sekian-sekian. Itu juga dibuat oleh para ulama. Mengkhususkan satu zikir pada hari tertentu. Tapi itu bukanlah kita sebut sebagai perintah yang Nabi SAW ajar kita kena buat macam ni. Tak. Rasulullah ajar kita zikir banyak-banyak, pagi petang. Allah Ta'ala perintah kita zikir pagi petang. Bagaimana cara kita berzikir? Lalu kita melihat kepada masa, kita melihat kepada kesan, kita melihat kepada komitmen yang kita boleh buat. Ada yang mereka zikir selepas subuh. Ada yang zikir sebelum tidur. Maka secara umum kalau kita sebut majlis zikir, kita sebut macam ni lah. Itu makna umum. Makna yang dipahami oleh kebanyakan orang awam. Tapi zikir ini maknanya lebih luas. Disebut oleh para ulama tentang definisi majalisuz zikir. Apa itu majlis zikir? Tentang para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in. Kadang-kadang mereka duduk. Lalu mereka bicarakan zaman jahiliah mereka sehingga mereka dapat petunjuk. Lalu mereka memuji Allah atas petunjuk ini. Maka itu zikir. Dan kadang-kala kita duduk untuk saling menasihati. Maka itu zikir. Kadang-kala kita duduk untuk menyampaikan ilmu. Dan mendengar ilmu. Maka itu zikir. Kadang-kala kita duduk untuk memahami bab daripada bab-bab kehidupan kita. Bab nikah, bab jual beli, bab sekian. Maka itu namanya zikir. Kadang-kala kita duduk untuk kita memikirkan kebesaran Allah. Melihat bermuhasabah kecuaian kita. Maka itu zikir. Maka kata ulama, perkataan majalisuz zikir merujuk kepada semua keadaan, semua suasana di mana kita akan ingat Allah. Termasuk kita duduk sambil kita bincang dosa kita. Bincang dosa kita anak bini. Kita dengan isteri kita, jom kita bincang apa dosa kita selama hidup. Apa dosa saya pada awak, apa dosa awak pada saya. Apa dosa kita pada anak-anak kita. Apa dosa kita pada masyarakat. Bincang. Bukan kita nak blame, kita nak mengutuk. Bukan. Kita nak muhasabah. Isteri kata, bang, saya rasa saya banyak berdosa. Saya selalu angkat suara. Marah kat abang, sekian-sekian. Ibu,
menyesali dosanya. Suami pun kata, saya pun sama mengabaikan kasih sayang pada awak, perhatian pada awak, saya abaikan nafkah. Sekian. Dan kita sama-sama abai dan mendidik anak-anak kita. Maka ini madi zikir. Suami isteri duduk, bincang kekurangan dia untuk diperbaiki. Kita duduk untuk merancang kebaikan agama kita. Kita ni dah makin tua, duduk dengan isteri kita. Awak pun dah pencing, saya pun dah pencing. Anak kita pun dah besar. Apa yang kita nak buat untuk agama kita? Apa kita nak isi kehidupan kita sekarang? Dulu saya keluar pagi, awak pun keluar pagi. Jumpa-jumpa malam. Jumpa-jumpa cuti. Ini kita Allah dah lapangkan waktu. Allah panjang umur kita sampai macam ni. Sampai anak kita semua dah kahwin. Dan mereka dah ada komitmen. Tinggal kita berdua. Apa kita nak buat pengisian kita? Maka ini madi zikir. Jadi kita ubahlah jadual hidup kita. Kita ke masjid, kita ke surau. Kita dengar kuliah. Dulu duit-duit kita infakkan anak-anak kita. Sekarang kita infak pada semua benda baik yang lain. Dulu bang cuti-cuti, habis tempat dah kita melancong. Habis dah. Sekarang ni kita nak gunakan cuti-cuti kita untuk memperbanyakkan lagi ketaatan pada Allah. Dulu masih kerja tak sempat nak belajar. Masa cuti pun tak sempat nak belajar sebab nak bercuti. Dan memang tak ada waktu belajar. Alhamdulillah Allah dah lapangkan. Dan kita dah orang semua negeri dah. Semua dah pergi. Habis timur, barat, utara, selatan. Habis benua. Afrika pergi, Antartika pergi belaka dah. Sampai masa kita bersiap sedia untuk pengembaraan yang hakiki. Pengembaraan di alam barzakh. Ini pengembaraan hakiki. Kita nak siapkan amalan kita untuk membeli tiket akhirat. Biar kita dapat seat VIP. Layanan yang baik. Biar penerbangan kita penerbangan yang baik. Kalau kita suami isteri ni bincang. Pengisian. Maka ini zikir. Apa sahaja yang mengingatkan kita pada Allah. Sama ada dosa kita. Yang lalu mendorong kita bertaubat. Atau nikmat. Lalu mendorong kita bersyukur. Atau kekurangan lalu mendorong kita untuk memperbaiki. Atau apa sahaja yang akhirnya mengembalikan kita ke pangkal jalan. Sepakat ulama' dinamakan sebagai madi zikir. Namun kita tak nafikan ada yang lebih mulia. Atas yang lebih mulia. Maka majlis yang paling mulia sekali ialah majlis di mana secara khusus kita mengingati Allah. Dengan apa? Dengan ilmu. Kerana Allah mengangkat ilmu. Maka majlis zikir itu dengan ilmu. Sehingga kata para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Satu bab ilmu yang aku pelajari. Lebih aku suka daripada menghidupkan seluruh malam. Sehingga mereka berkata seperti Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada majlis. Tidak ada ibadat yang lebih mulia sesudah fardunya selain daripada menuntut ilmu. Lalu mereka para sahabat dan mereka para ulama, para salafus soleh memperbanyakkan masa mereka untuk menuntut ilmu. Kerana mereka mendapati nilai sebenar ingat Allah. Contoh bila kita zikir, kita pun ingat Allah. Kita muhasabah, kita pun ingat Allah. Kita bercerita hal-hal dosa-dosa kita untuk kita menginsafi, kita juga ingat Allah. Tapi dia tak akan sesempurna. Kita duduk untuk mendengar sesuatu yang kita tak tahu. Tentang Allah, tentang agama ini. Yang dinamakan majlis zikir kerana sewaktu Allah menciptakan Adam AS, dengan ilmu itu Allah angkat Adam mengatasi malaikat. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan kami mengajar Adam akan nama-namanya. Mengajar Adam akan sesuatu ilmu. Lalu kami perintahkan pada Adam untuk membentangkan ilmu itu, kalau kamu tahu, kepada malaikat. Kalau malaikat ini benar bahawa mereka lebih layak untuk mendiami bumi ini berbanding manusia. Lalu apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahai Tuhan, tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang Engkau ajar. Bila malaikat menafikan tiada ilmu, di situ menunjukkan kemuliaan ilmu. Waktu malaikat alaihimussalatu wassalam berbicara kepada Allah, wahai Tuhan, kenapa nak jadikan atas muka bumi manusia? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai Tuhan, apakah engkau ingin menjadikan orang yang akan menumpahkan darah, yang akan melakukan kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan kami sentiasa memujimu dan menyucikanmu, berzikir kepadamu. Kami ni ahli zikir, kata malaikat. Lalu kata Allah Ta'ala, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ini aku tahu kelebihan dia berbanding apa yang kamu tahu. Kamu melihat kekurangan manusia. Kekurangan manusia itu suka gaduh, suka merosakkan. Itu kekurangan manusia. Tapi aku tahu kelebihannya. Tetapi kita bila bicara sesuatu, kita akan bicara kekurangan dia dan kelebihan dia. Kadang-kadang kita tertutup untuk melihat kelebihan dia. Lalu kita bicara kekurangannya sehingga kita menjauhkan dia daripada kehidupan kita. Walau dia ada kelebihan dia. Allah ajar kita, jangan melihat kekurangan, lihat kelebihan. Potensi. Lalu malaikat ini melihat Adam dengan kekurangan. Dan melihat watak-watak seperti Adam dan keturunannya, yufsidu fiha wa yasfikud dima. Suka buat kerosakan, suka menumpahkan darah, suka bergaduh berbunuhan. Lalu kata malaikat, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan aku tahu kelebihannya, yang menghilangkan segala kekurangannya. Maka apa yang Allah ajar malaikat akan kelebihan? Ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajar Adam akan ilmu. Thumma 'aradaha 'ala al-malaikah. Lalu ilmu itu ditanya pada malaikat. Faqala anbi'uni. Dan Allah berfirman, "Hai malaikat, anbi'uni, tolong beritahu aku tentang ilmu. In kuntum sadiqin. Kalau benar dakwaan kamu bahawa kamu lebih layak." Ini temu duga Allah pada malaikat. Malaikat tidaklah membantah Allah. Malaikat bertanya, kenapa ya Allah yang macam ni nak jadi khalifah? Pada pandangan kami seperti kami lebih layak. Allah kata, aku tahu kamu tak tahu. Malaikat dia bukan tanya istingkar, tapi dia tanya untuk istifham, untuk faham. Maka tidak salah untuk kita tanya faham. Dalam keadaan soalan kita tidak mengurangkan pandangan kita kepada kemuliaan syariat itu. Kalau kita tanya, Ustaz, kenapa diharamkan babi? Bukan kita bertanya untuk melihat kekurangan syariat. Kita ingin mengetahui hikmah syariat. Kadang-kadang pandangan kita melihat mulianya syariat yang mengharamkan atau yang membenarkan. Lalu dia beritahu kita kenapa babi diharamkan. Sekian. Sebagai nilai ujian dan kepatuhan. Tidakkah kamu lihat banyak orang akan buat satu peraturan hanya untuk menguji kepatuhan. Bukan kerana benda itu baik atau tak baik, tapi ujian kepatuhan. Contoh kalau kita latih anjing, kita pun baling kayu, anjing pergi ambil, buat balik. Apa faedahnya tu? Ujian kepatuhan. Ujian kepatuhan. Baling kayu, ambil kayu. Baling kayu, ambil kayu. Beratus kali buat. Apa? Kepatuhan. Nilai kepatuhan bagi seorang bernama hamba itulah yang menjadikan nilainya tinggi. Kita tuan-tuan bila kita ada nilai kepatuhan itulah tinggi. Kita ada isteri yang ada patuh pada kita. Itulah nilai dia. Tinggi nilai dia. Patuh. Tuan-tuan ada pekerja yang patuh. Apa nilai tuan-tuan nak letak? Oh ini grade A, Ustaz. Cakap je buat. Belum cakap pun dah buat. Patuh dia. Kalau kita kata kat dia ni, saya nak keluar seminggu. Awak jaga kedai. Dia jaga betul-betul kedai. Dia patuh. Sampai tak cuti dia. Maka nilainya tinggi. Baik. Kembali pada apa cerita malaikat dengan Adam. Supaya tahu tentang makna madi zikir. Lalu bila malaikat kata, qalu, berkata malaikat, subhanaka, maha sucimu ya Allah. Maha sucimu. La ilma lana. Kamu maha mengetahui. Kami tak ada ilmu. Illa ma'allamtana, melainkan apa yang kau ajar. Innaka antal alim al-hakim. Engkau Tuhan yang maha alim, maha mengetahui. Hakim, maha bijaksana. Maka di sini Adam AS dilebihkan daripada malaikat ilmunya. Dan dengan itu kemuliaan sebenar majlis zikir. Majlis zikir paling agung sekali ialah ilmu. Dengannya kita katakan Adam dihormati oleh malaikat. Jadi kalau kita nak sebut majlis zikir, kita ada makna umum, kita ada makna khusus. Kita ada makna yang
yang bersifat kebiasaan kepahaman kita dengan makna yang perlu difahami dengan sebaik-baiknya. Jadi semua keadaan di mana kita ingat Allah, maka itu majlis zikir. Dan kita ada majlis zikir yang kita menyebut nama Allah dengan azkar dan dengan kita menyebut nama Allah dengan ilmu. Kedua-dua ini majlis zikir. Satu hari Nabi SAW melihat dua kelompok sahabat dalam masjid. Seorang duduk berzikir. Mereka berzikir ramai-ramai. Bertahlil. Seorang lagi mengulang kaji ilmu. Mereka bersoal jawab. Apa yang kamu dengar tentang Rasulullah SAW? Apa hukum ini, apa hukum ini? Lalu kata Nabi SAW waktu melihat kedua-duanya, Nabi kata, kullun ala khair. Dua-dua ni baik. Baik, bagus belaka ni. Yang ingat Allah cara zikir, bagus. Yang ingat Allah cara ilmu, bagus. Tapi Rasulullah SAW duduk kat mana? Nabi duduk kat majlis orang bicara ilmu. Lalu Nabi berkata, innama bu'ithtu mu'alliman. Aku dibangkitkan sebagai seorang guru. Ana mu'allim. Kenapa? Bila guru berarti dia mengajar ilmu. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW tentang seluruh binatang-binatang mengucapkan pengampunan, memohon keampunan kepada muallimin nasil khair, yang mengajar manusia akan kebaikan. Ini ilmu. Muallim. Jadi kita tahu pada zikir ini sebut nama Allah. Dan paling tinggi pada sekali. Paling tinggi sekali. Duduk bagus. Saya katakan yang duduk untuk berzikir bagus. Yang duduk untuk mengulang kaji ilmu bagus. Dan Nabi SAW waktu baginda memuji dengan berkata, kullun ala khair. Fa'ana bu'ithtu mu'alliman. Semua bagus tapi saya ni guru. Maka saya duduk di tempat yang mana perlu persoalan dijawab. Ada zikir kita tak jawab apa-apa, duduk zikir. Dan majlis ilmu kita menganalisis ataupun mencari jawapan yang benar. Baik, ini majlis zikir. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu lihat majlis zikir, maka duduklah ambil manfaat. Dan riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan, ughdu waruhu wazkuru. Di sini diterjemah, kalian makanlah pagi dengan zikir, makanlah petang dengan berzikir. Terjemahan yang benar, bila Rasulullah menyatakan ughdu, berpagi-pagilah kamu dalam berzikir. Jadi pilih waktu-waktu pagi untuk zikir. Waruhu, dan berpetang-petanglah kamu untuk berzikir. Kalau kita ada zikir pagi, kita ada zikir petang. Kalau kedua-dua waktu ini memberi kesan besar pada hati kita. Adapun pagi, waktu kita nak mulakan kehidupan kita. Adapun petang, waktu kita nak tutup kehidupan kita. Kita dah rehat. Contoh nak, ni pagi-pagi subuh ni, sekejap lagi pukul 8 nak kerja lah. Sekejap lagi pukul 9 nak kerja lah. Kita dah bangun subuh, maka peruntukkan hissah waktu untuk berzikir. Bagaimana kata Nabi SAW, ughdu, berpagi-pagi dalam ingat Allah. Kerana ia beri kesan. Ambil 5 minit, 10 minit untuk kita zikir. Atau ambil 5 minit, 10 minit duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita lebih panjang pada itu, boleh ambil sejam. Yang 2 jam ni. Subuh saya kerjanya 8.30. Duduk dalam majlis zikir. Duduk sekejap paginya. Kerana ia beri kesan. Wa imam zikirnya, wa imam majlis ilmunya. Kerana waktu ini cukup beri kesan pada hati kita. Kerana hati kita masih kosong. Bagaimana perut kita pun masih kosong. Maka hati ini akan menghadam setiap zikir, setiap ilmu dengan baik. Lalu kata Rasulullah SAW, waruhu, dan berpetang-petang dengan zikir. Kata masuk petang, saya dah balik kerja pukul 5 petang. Pukul 6 petang, anak-anak sekolah pun ambil. Misalnya, dah prepare balik rumah. Dah pergi dah, pasar malam pun dah pergi beli makanan untuk makan malam. Lihat. Ada waktu sebelum maghrib kita. Atau, ruhu ini juga merujuk kepada petang sehinggalah ke malam. Jadi habis maghrib kita pun free, rehat ni. Maka ambil waktu itu untuk ingat Allah. Ni maghrib isyak, tuan-tuan. Ambil untuk ingat Allah. Tengah kuliah pula. Isi lagi. Waktu kita dah nak rehat, dah nak tidur ni. Perut pun dah kenyang. Aktiviti pun dah tutup belaka dah. Kemudian kata Nabi SAW, wadhkuru, dan perbanyakkan ingat Allah. Banyak. Dan bukan kita sekadar ambil waktu pagi kita untuk ingat Allah, ambil waktu petang atau malam untuk ingat Allah. Banyak. Nah, kalau kita perhatikan, seperti saya katakan, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sentiasa mengaitkan ingat pada Allah ini dengan ingatan yang banyak.
Allah tak suruh kita ingat sikit-sikit. Cuba ingat banyak. Dan saya sebut banyak ni, kita bukan nak banding orang lain. Banyak itu artinya banyak daripada kebiasaan kita sendiri. Kalau saya buat 10, saya tukar, saya tambah je 12, maka banyak. Bahkan kalau boleh tuan-tuan zikir-zikir ini, kalau kita lihat bagaimana diajar oleh Nabi SAW tentang zikir-zikir yang banyak ini. Saya kata baginda SAW, aksiru zikrallah hatta yakulu majnunun. Perbanyakkan kamu menyebut nama Allah walaupun orang kata kamu gila. Sampai ingat nama Allah banyak orang kata gila dia. Setiap masa ingat gila. Tak apa, orang kata gila pun tak apa. Dan riwayat yang lain kata Nabi SAW, uzkurullaha zikran katsira hatta yakulul munafiqun taraun. Ingatlah Allah banyak-banyak sehingga orang munafik tak selesa tengok kita ingat Allah, lalu kata riak ni, riak. Biar dikata kita gila, biar dikata kita riak. Itulah gambaran banyaknya kita berzikir. Tak peduli. Orang kata kita gila ke, orang kata kita riak ke. Oh ni riak ke tunjuk depan orang. Biar orang kata riak. Itu cara munafikin. Sebab dia nak hentikan kebaikan kita. Maka dia pun sebut. Kalau orang munafik dia tahu macam mana hentikan kebaikan orang ada agama, dia akan kata awak riak. Lalu kita yang tak bercerdik ni, kita lupa kalimah itu, dia ada dua makna. Muzdawijah. Makna yang nak kita akan faham daripada siapa yang sebut, tujuannya ialah untuk menyekat. Sama macam orang kata penunggang agama lah. Penunggang agama satu kalimah untuk sekat agama. Akhirnya kita takut nak cakap abad agama. Kalau kita nak kata haram ke, jangan, penunggang agama. Itu cara orang munafik. Nak sekat agama. Maka bila sebut macam tu, semua orang jadi macam gerung. Melainkan orang faham. Dia tak takut. Biarlah orang nak kata saya tunggang agama. Tapi saya menyampaikan yang hak, yang benar. Dia ni tunggang macam-macam, dia tak kira. Tunggang terbalik lagi dia. Tunggang nafsu. Kadang-kadang tunggang liberal. Tunggang Yahudi. Dia tunggang belaka. Sampai dia dah tunggang terbalik. Dan kita tunggang agama yang dimaksudkan kerana kita telah menyebut sesuatu yang dimarah. Ini tunggang agama ni. Kena perhatikan ini kalimah orang munafik. Untuk menjauhkan kita dari agama. Macam kita sebut juga, dia sebut, oh ni Ustaz Sampul. Ustaz Sampul. Untuk kalimah munafik. Untuk menjauhkan orang daripada menyampaikan agama. Padahal semua orang bekerja, maka dia layak dapat imbuhan dia. Asalkan dia bekerja dengan jujur. Kalau dia menyampaikan agama yang baik, yang betul, apa masalahnya? Bagaimana orang menyanyi, kan kata sampul, boleh lori lagi. Yang tak duit yang lori tu bagi. Tak ada orang mencela. Bagaimana dia menunaikan dia punya agreement dia dengan manusia. Ini dibuat agreement dia dengan Allah. Dia menyampaikan yang hak. Lalu dia dapat rezeki dengan cara itu, maka apa masalah? Apakah ulama-ulama dulu tidak ada gaji, tidak ada imbuhan yang diberikan? Dan sejarah menunjukkan bagaimana semenjak zaman Umar Al-Khattab, atau Umar Al-Khattab mengkhususkan wang pemberdayaan negara untuk beri kepada setiap yang mengajar untuk menyebarkan Islam. Supaya ada ulama yang khususkan waktunya bagi menyebarkan Islam. Kan ulama ni bukan macam paderi, tak ada anak bini, dia ada anak bini dia. Dia ada kehidupan dia. Dan dia telah mengorbankan sebahagian kehidupannya untuk menjaga agama kita. Maka dia jauh lebih berhak daripada orang lain dalam menikmati bahagian dunianya sebagai satu kemuliaan agama. Maka kita dah belajar bagaimana zaman Umar Al-Khattab untuk meluaskan rikaatul Islam ataupun penyebaran Islam. Lalu Umar bayar gaji setiap para sahabat, setiap orang yang dikatakan komit dalam menyampaikan agama Allah. Bahkan Umar Al-Khattab membahagikan tentera itu pada dua. Satu tentera yang dibayar gaji. Walau kita pun tahu perang ni nak mati syahid. Kenapa Umar Al-Khattab bayar gaji? Nak ajar orang tak ikhlas ke? Kerana untuk mewujudkan satu komitmen yang lebih kuat. Zaman Nabi SAW tentera tak ada gaji. Lalu mereka mendapat daripada ghanimah harta perang. Zaman Umar Al-Khattab bila kawasan cukup luas, maka Umar Khattab mengkhususkan satu tentera yang berbayar. Dibayar gaji bulanan. Perang ke tak perang, gaji jalan. Satu lagi tentera yang secara sukarela. Setiap kali dia pergi perang, dia akan dapat. Bahagiannya berdasarkan ghanimah. Tak ada orang mencela. Dia tidak akan menghalang untuk dia mati syahid.
Apakah kalau tentera tu berperang dan dibayar gaji dia tak mati syahid? Oh, sebab dia dah tunggang agama dia. Ambil duit, dia tak mati syahid. Siapa yang cakap demikian? Jadi benda yang sama. Kita kena sedar tentang bagaimana kalimah munafik nak menjauhkan orang dari agama. Antaranya ialah bila kita zikir, dia kata riak lah tu. Sebab apa? Supaya kita pun tak zikir. Dia duduk orang duk keras dia tak. Kita tak zikir, kita mengumpat. Mengumpat bagus. Itu bagus. Kalau zikir, riak. Bila mengumpat, ini dia baru kita bermasyarakat. Masyarakat adalah nama dia. Jadi ini kalimah-kalimah yang kita perlu tolak. Kalau dia kata kita riak, biar dia kata kita riak. Kita tetap berzikir menyebut nama Allah. Kalau dia kata kita gila ni, gila. Kerana kita banyak berzikir, biarkan. Sehingga kata Nabi SAW, Udhkurullaha zikran katsira hatta yakulu majnun. Ingatlah Allah banyak-banyak walau orang kata kamu gila. Ingatlah Allah banyak-banyak walau orang munafik kata kamu riak. Kata itu agama. Dia akan buat. Sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah sentiasa sebut dalam Quran, Udhkurullaha zikran katsira. Ingat Allah banyak-banyak. Tidak pernah Allah Ta'ala memfardukan satu fardu, melainkan Allah akan tentukan banyak mana. Melainkan zikir. Contoh, ketika mana Allah fardukan solat, Allah tentukan berapa rakaatnya. Ketika mana Allah fardukan puasa, Allah tentukan berapa harinya. Bila Allah tentukan haji, Allah Ta'ala tentukan berapa bilangan harinya. Tapi bila Allah Ta'ala menyuruh kita zikir, Allah tak sebut berapa banyak kena zikir. Allah hanya sebut banyak. Banyak. Lain ditentukan banyak ni. Lain datang bak zikir, zikirlah banyak-banyak. Bahkan tiada uzur dalam melakukan zikir berbanding ibadat-ibadat yang lain. Atau ibadat lain, haji sebagai contoh, ada uzur. Kenapa kota tak naik? Apa lagi uzur haji? Tak ada mahram, Ustaz. Tahun ni tak ada mahram. Mahram saya dah mati. Mahram saya dah bercerai dengan saya. Tak ada mahram. Misalnya. Tahun ni kita tak ada mahram. Tahun depan pula Ustaz, sakit lutut pula. Ya, benar. Ia menghalang kewajiban haji. Yang kita namakan abad istita'ah. Kita kalau nak pergi haji, kena ada istita'ah. Wajib. Barulah wajib haji itu jadi wajib kerana ada istita'ah. Apa itu istita'ah? Sihat tubuh badan. Cukup nafkah belanja dan orang yang kita tinggalkan. Bukan kita belanja haji ni, yang kita tinggal ni berbulan cukup tak cukup dia. Cukup. Sihat. Kemudian aman perjalanan. Tak adalah berlaku perang-perang. Ini tengah-tengah nak pergi haji kena hijack kapal terbang. Maka tak wajib lagi. Maka ini istita'ah. Dari sudut fizikal kita, kewangan kita, dan dari sudut aman perjalanan. Maka kita pun ada sebab untuk tak pergi haji tahun ni. Sebab apa? Duit tak ada. Mahram tak ada. Kalau bagi perempuan dia kena ada mahram. Mahram tak ada. Atau perjalanan tak selamat. Atau wabak yang melanda. Tetapi kalau dalam zikir, dia tak ada sebab yang menghalang. Melainkan malas. Melainkan jahil. Melainkan bodoh mengetahui kelebihan zikir. Tahu, imam kita sakit ke, imam kita duduk kat mana, zikir satu peluang yang terbuka luas. Bukan zikir sebenarnya ialah talian hayat manusia untuk selamat. Disebut dalam hadis Nabi SAW, Ma'amila ibnu Adam amalan anja lahu min azabillah min zikrillah. Satu hadis kata Nabi SAW, tiada suatu pun amalan yang dilakukan oleh anak Adam lebih dia berhajat untuk selamat daripada azab Allah, daripada zikir. Contoh kalau wuduh macam mana pun kita ni, maksudnya perut kita ni dari sudut mentaati Allah. Buruk cara kita, paling kurang kita berzikir pada Allah. Kerana zikir ini banyak menyelamatkan manusia. Artinya, kadang-kadang saya tahu agama saya tak sempurna. Semayang saya tahu macam mana semayang. Kadang angkat takbir ingat bisnes, ingat tu. Kita tahulah. Angkat takbir ingat bergaduh dengan bini tadi. Tak habis lagi. Kita pun tahu bagaimana nilai ibadat. Kita pergi haji bersama Ustaz Kelang Kabut. Tak tahu betul salah Ustaz. Orang suruh saya melontar Jamrah Aqabah. Jamrah Ula, Wusta Aqabah. Saya tak tahu baling mana satu. Ya. Kita ni. Macam datanglah rasa was-was kita ni. Sekian-sekian benda amalan. Setiap kali kita duk tengok. Ada kurangnya. Baca Quran pun rasa tajwid ni banyak salah ni. Dah baru nak betul tajwid Tok Guru Quran mati pula.
Lepas tu nak betulkan tajwid, kita pula dah tua, malu ajar tajwid. Makanya kita salah. Tapi tuan-tuan kata Nabi SAW, tak ada sesuatu bagi tali hayat anak Adam, bagi selamat mereka daripada azab Allah ialah zikir. Zikir tali hayat kita. Kali itu tuan-tuan kita nak banyakkan zikir. Bukan maksud kita gugurkan kewajiban, tak. Saya katakan, kita dalam melakukan kewajiban itu pasti ada kekurangannya, kecuaiannya ada. Maka macam mana kita nak tampal atau kita berharap diampunkan kekurangan tersebut? Berzikir. Kerana ia anja. Anja ni kata ulama, kata anja, dia antara sebab tali hayat. Contoh umpama kapal besar, ada satu pelampung kecil. Kalau kapal ni pecah, agak-agak orang nampak apa? Pelampung tu. Ni kapal yang besar, 14 tingkat. Ni cruise, 14 tingkat. Restoran ada 8. Kolam mandi ada sekian. So, tapi kalau kapal ni hancur, orang tengok apa? Tengok kolam dia ke, restorannya, lobster dia ke, atau orang tengok pelampung dia? Atau bot penyelamat. Tengok pelampung je. Itu kalau orang nampak emas berketul-ketul tu, kalau nampak duit, dengan nampak pelampung, orang kejar pelampung lagi. Tak ada orang bodoh pergi kejar harta tengah-tengah lemas macam tu. Dia tahu dia tak mampu terapung lama. Cari pelampung. Itu harga pelampung kalau boleh beli macam tu, berapa harga tuan-tuan nak bayar? Jadi itulah zikir kita. Pelampung kehidupan. Berzikir pada Allah. Moga Allah menyelamatkan kita. Sebab kita ada waktu, kita tak mampu buat segala ibadat-ibadat lain. Tidak zikir. Ada waktu tuan-tuan nak solat pun tak boleh. Kita banyaklah. Kita nak solat ni payah. Dengan wuduk kita, keadaan najis kita, keadaan sakit kita, paksa kita tangguhkan lambat sikit, takhir. Tapi kita tak perlu takhir tentang zikir. Kerana zikir boleh buat segera. Macam kita sebut wanita-wanita yang uzur. Kita rasa berfikir usaha kita uzur banyak tak boleh buat. Nak masuk masjid tak boleh. Saya nak baca Quran tak boleh. Sedangkan saya suka Quran ni. Kita boleh berzikir. Kadang-kadang ada orang kata kita dalam buat ibadat, ada ibadat yang memang kita suka buat. Tanpa kita sedar, ada ibadat yang kita patut suka buat. Walau kita tak suka. Ada orang kan dibuat suka ibadat apa? Umrah. Suka umrah dia. Umrah. Tak lagi umrah dia pun menangis. Kenapa tak lagi umrah? Nangis dia. Ada orang dia, saya kata suka baca Quran. Dia tak boleh baca Quran, nangis dia. Ya bagus. Baik. Tanda kesan kebaikan dia. Namun saya katakan, ada satu benda. Tuan-tuan tak boleh nangis kan tak boleh buat. Sebab apa? Dia boleh buat. Zikir. Maka kita boleh buat dalam apa situasi, keadaan kita sekali. Dan zikir ni yang Allah perintahkan kita buat banyak. Sehingga kalau dalam keadaan kita tak boleh buat sekian-sekian, kita masih boleh berzikir. Begitulah kehebatan zikir. Sehingga dia menjadi sebagai majalis atau riyadul jannah, taman syurga. Seorang bila dia berzikir, dia telah memberikan kemuliaan kepada dirinya. Bukan kemuliaan kepada dunianya, bukan kemuliaan akhiratnya. Pernah satu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, seorang lelaki datang bertanya kepadanya, wahai Abu Sa'id, ausini, tolong beri saya satu nasihat. Lalu kata beliau, saya nasihat awak dengan dua perkara. Alaika bidzikrillah wa tilawatil Quran. Saya nasihat awak dua benda je. Awak selalu zikir dan awak baca Quran. Zikir dan baca Quran. Kerana katanya, kedua-dua ini ialah roh kamu di langit dan kemuliaan kamu di sisi ahli bumi. Apa maksud roh kamu di langit? Maksudnya tuan-tuan, ialah kemuliaan yang akan naik darjat kita di langit. Dan ini juga ialah kemuliaan kita di sisi seluruh penduduk bumi. Kita kadang-kadang kita nak suruh anak kita mulia. Tak ada orang pun nak anak dia kena buli, kena hina. Lalu kita pun buat macam-macam biar anak kita ni mulia. Pakai yang dia biar berjenama. Belajar dia biar tempat yang standard. Kita barangkali ajar dia macam-macam. Cara berhujah dan cara bercakap. Biar dia tak kena buli. Bimbang anak kita dihina. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak anak kita mulia, kita ajar dia dua perkara. Pertama, ajar dia baca Quran. Siap masa dia baca Quran.
Dan tuan-tuan ajar dia zikir. Dan pergi pada mukaddimah zikir. Ini ada seorang ulama tabi'in terkenal. Guru pada Abu Hanifah. Bernama Abu Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq. Apa kata dia? Kata dia, awak lazimi 3 zikir. Ketika mana awak dapat satu nikmat, sebut Alhamdulillah. Yang ajar anak-anak kita. Dapat nikmat Alhamdulillah. Mak, umi masak nasi lemak. Tengok, nasi lemak lagi. Kata anak. Sebut Alhamdulillah. Ayah buat balik makanan. Tengok roti lagi. Kata anak. Ajar anak kita sebut Alhamdulillah. Sewaktu dapat nikmat, sebut Alhamdulillah. Sewaktu melihat sesuatu yang tak suka. Kata Ja'far As-Sadiq. Kalau lihat sesuatu tak suka, ajar mereka untuk sebut La hawla wa la quwata illa billah. Tak suka je. La hawla wa la quwata illa billah. Balik rumah tengok mak ayah gaduh. La hawla wa la quwata illa billah. Gaduh lagi orang tua ni, dua orang ni. Sebut la hawla wa la quwata illa billah. Setiap kali kita tengok benda kita tak suka. Tak kira lah kat mana pun. Tengok kereta rosak. La hawla wa la quwata illa billah. Bahawa di luar kemampuan kita. Di luar kawalan kita. Sebab kita ni kalau boleh tuan-tuan, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pengaruh, kita tak nak suatu pun mudarat berlaku kepada benda yang berada di sekeliling kita. Saya tak nak kereta saya rosak. Sebab tu saya dah, sebelum travel, saya dah check semua. Tiba rosak juga. La hawla wa la quwata illa billah. Innalillah cerita lain. Kita nak cerita lain. Kita nak cerita bila menghadapi sesuatu kita tak suka. Nak beritahu kita luar kemampuan mengawalnya. Luar kemampuan. Maka sebut la hawla wa la quwata illa billah. Yang ketiga, bila mana kita rasa rezeki lambat. Lambat rezeki. Sebutlah astaghfirullah. Astaghfirullah. Tunggu pelanggan daripada pagi tadi tak datang pelanggan ni. Sejuk dah nasi lemak kita ni. Ada orang beli ni. Sejuk dah makanan kita. Sebut istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Contoh anak-anak kita, saya sebut anak tadi. Kalau kita nak suruh anak kita mulia, ajar dia baca Quran, ajar dia zikir. Sebab tu kita ni kena belanja besar sampai anak kita pandai baca Quran. Ini pelaburan paling menguntungkan. Daripada mana-mana ilmu. Kita tak tolak kepentingan ilmu lain, tak ada. Tapi saya sebagai ayah, sebagai ibu, saya kata, fokus saya biar anak saya ni boleh baca Quran. Kalau boleh hafal, alhamdulillah lagi lah. Bagus. Boleh baca Quran. Sehingga kadang-kadang kita latih dia untuk jadi imam. Untuk dia membiasakan bacaan. Yang kedua, dia boleh berzikir. Dia tahu zikir ni baca kat mana, zikir ni baca kat mana. Yang saya beritahu tuan-tuan tadi, amalkan 3 zikir tu untuk anak-anak kita. Ajar anak-anak kita. Abang, Angah, Kak, Long. Dapat sesuatu sebut Alhamdulillah. Nanti kalau abah masuk duit nanti RM100, Alhamdulillah. Minggu depan RM50, makin kurang. Sebut Alhamdulillah juga. Ajarkan dia begitu. Syukur. Ada bila seorang bersyukur, Allah tambah nikmat. Syukur. Kemudian ajar dia bila saya katakan nampak benda tak elok. Tak suka. Benda dia tak suka. Sebutlah hawla wala quwata illa billah. Kita kuliah target 7.5 berhenti. Ustaz 7.40 tarik. La hawla wala quwata illa billah. Awal ni Ustaz ada program kita ni ada mandi. La hawla wala quwata. Dia di luar kawalan kita. Moga Allah bagi kita kuat lagi. Duduk lagi 5 minit. Orang sabar ni. Minit ni. La hawla wala quwata illa billah. Dan yang ketiga ialah bila nampak rezeki lambat. Anak kita lambatnya jodoh ni. Sebab astagfirullah. Akak lambat jodoh. Akak kena istighfar banyak. Istighfar banyak. Mudah-mudahan keluar Ashabul Kahfi. Minang anak kita. Maksudnya orang-orang baik yang takut nak minang anak kita. Takut. Kita ada lelaki-lelaki baik. Tapi takut nak minang orang. Dan kita pun tak pandai untuk menawarkan. Kita ayah-ayah ni. Tak reti nak tahu anak. Tahu lah anak tu, kesian anak tu. 27, 28, 29. Takkan tuan-tuan tak jumpa orang macam Ashabul Kahfi. Baik-baik. Yang dia cuma tidur dan kuliah sikit je. Macam tu. Baik orangnya kuliah rajin sekian-sekian. Yang anak kita duk tunggu jodoh ni. Tak nak macam mana tak ada jodoh. Datang. Buat macam Umar Al-Khattab. Cari mana lelaki baik ni ambil. Anak saya ada. Kalau tak ada duit saya sponsor pun tak apa. Dah duit pencen banyak-banyak buat apa. Sponsor. Asalkan dia baik insyaAllah dia okey. Maksudnya tuan-tuan sekalian bila saya katakan anak kita jodoh lambat, baik anak jantan kita, anak perempuan kita, ajar dia istighfar. Kita ajar solat lawa lagi. Mungkin orang nampak muka awak tak lawa, solat lagi. Dah terlebih solat dia macam hantu.
Dah macam pontianak dah terlebih soleh. Saya beritahu anak kita banyakkan istighfar. Halo istighfar banyak. Halo dah umur 30 ni. Apa tengok pun geru. Kalau apa dah 2 kali kahwin ni. Ni awak 30 tak kahwin-kahwin lagi. Istighfar banyak sikit. Hijab apa ni? Dosa apa ni? Istighfar. Astagfirullah. Ajar alung, ajar angah. Istighfar. Kita pun sekali lah istighfar. Apalah menantu tak ada datang ni. Astagfirullah. Datang rezeki insya-Allah. Dan ini bagaimana cara kita mengajar anak-anak kita. Sebab tu mereka dan juga kita tuan-tuan. Apa kelebihan kalau kita dalam menghadapi setiap ujian ini dengan zikir, kita jadi lebih kuat. Andai kata tak ada rezeki kita lah. Allah dah takdir rezeki. Banyak tu yang Allah tentukan. Tapi Allah jadikan kita tenang, lapang, kuat. Tak terhina kita, dek kita tak dapat. Kenapa Allah dah lapangkan hati kita? Lapangkan jiwa kita. Saya misal kata, dah tunggu lama anak ni 10 tahun. Saya zikir astagfirullah. Kalau tak dapat Allah lapangkan hati saya, untuk menerima takdir Allah dengan rasa gembira, sebagaimana orang lain gembira dapat anak, saya gembira dengan takdir Allah. Itu dia kelebihan zikir. Kalau anak-anak kita saya katakan, kekal diuji begitu oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah jadikan dia dengan sebab zikirnya jadi kuat, jadi gembira, jadi lapang. Sehingga dia boleh menempuh ataupun mampu menjawab soalan-soalan kehidupan dia dengan baik. Kata Nabi SAW, siapa yang nak tahu kedudukannya di sisi Allah, maka lihat Allah di sisinya. Kerana Allah SWT tidak akan meletakkan dirinya di sisi hambanya, melainkan setelah hambanya meletak Allah Ta'ala dalam dirinya. Maksudnya begini, dalam hadis ini, ialah, tuan-tuan sekalian, kita nak tahu apakah kita ni dekat dengan Allah. Baik. Di mana Allah dalam hidup kita? Kalau kita sentiasa bercakap tentang Allah, menyebut nama Allah, berarti memang kita dekat dengan Allah. Tapi kalau kita pun tak pernah berzikir, menyebut nama Allah, menaikkan sedikit, berarti kita jauh dari Allah. Artinya, nak tahu kedudukan, kata Nabi SAW, nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihat kedudukan Allah dalam hidup kita. Tuan-tuan bila buat sesuatu, tuan-tuan fikir ke halal haram, dosa pahala. Kita bila buat sesuatu, kita fikir tak ni Allah suruh, Allah larang. Fikir tak fikir? Kalau tuan-tuan fikir, berarti tuan-tuan dekat dengan Allah. Tapi tak ada asal ikut hawa nafsu je. Asal kita gaduh, asal kita sekian-sekian, kita pun ikut hawa nafsu, tak ikut syariat. Bila gaduh, kerja kita buruk-burukkan dia. Bila kita tak suka, kita mula buruk. Suka, kita puji. Ini hawa nafsu. Ini kalau kita bergaduh, kita tetap tak lupa kebaikan dia. Kerana kita ikut syariat. Kalaupun kita baik dengan dia, kita tak akan menipu dia dalam memujinya. Kita tak akan menipu-nipu dan melampau-lampau memujinya. Kerana kita ikut hukum. Kita suami isteri gaduh, misal kata. Gaduhlah dalam benda tak sepahaman misalnya. Tidak akan menjadikan kita lupa perintah Allah. Kalau kita gaduh dengan suami je, bungkus baju lagi. Bungkus baju lagi. Sampai lupa dosa besar keluar rumah. Bukan begitu cara kita. Kita tahu hukum. Suami pun sama. Asal dia benci isteri dia, lari dari rumah. Abaikan nafkah. Abaikan semua benda. Bukan begitu cara seorang menangani masalah rumah tangga dia. Kita ada hukum. Maka itu ikuti hukum kita dengan baik. Asal marah anak, tak ngaku anak. Kau bukan lagi anak aku. Kau ni anak Sazali. Marah anak. Kau ni anak sekian. Kita ikut syariat kita. Bagaimana Allah Ta'ala ajar kita tentang anak-anak kita. Walau dia degil kerah kepala. Kita sebagai ayah doakan kebaikan. Hak dia sebagai anak kita. Kita buat. Kita tak kata kau ni haram sentuh mayat aku bila aku mati. Terus kita marah punya marah. Macam mayat kita mulia sangat. Oh, kau jangan sentuh mayat aku. Jangan tengok muka aku. Ini orang-orang yang tak tahu kedudukannya. Syariat. Kata kalau kita ni mati boleh bercakap. Saya kita rayu semua orang tolonglah semayang kat saya. Tolonglah doa kat saya. Saya masih hidup ni berani. Aku kalau mati kau jangan tengok muka aku tu. Ayah punya marah anak. Jangan sentuh jasadku. Jangan sentuh. Jangan kau mandikan aku. Kenapa nak marah macam tu? Hanya tak bagi duit bulan je. Ngamuk dia. Aku tak bagi sentuh mayat. Mak pun sama. Jadi ini benda-benda yang kita tak ikut syariat. Lepas tu nak tahu kedudukan kita di sisi Allah. Atas saya katakan waktu kita marah. Kita tahu apa yang Allah suruh kita buat. Memanglah saya tak suka dia. Tapi bukan maknanya saya reka-reka kejahatan yang dia tak buat. Saya buruk-burukkan benda yang tak buat. Bukan pada benda yang saya je tahu rahsia dia. Lalu saya bongkarkan. Ini kerana saya dah benci dia. Bukan begitu kita diajar. Kita tetap puji. Kita lihat sahabat-sahabat
Rasulullah SAW, mereka gaduh. Tapi mereka tetap memuliakan antara satu sama lain. Tetap memuliakan. Mereka tetap mendoakan. Walaupun mereka dah tak sekali, dah tak duduk sekali. Namun, mereka tetap dihubungkan dengan doa dan wasangka baik. Ini kerana mereka telah meletakkan Allah dalam hati mereka. Jadi tuan-tuan kita ni, nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, lihat mana Allah dalam hidup kita. Tuan-tuan berniaga, mana Allah dalam perniagaan tuan-tuan. Tuan-tuan seorang bos, mana Allah dalam kehidupan tuan-tuan sebagai bos. Tuan-tuan sebagai seorang pekerja, mana Allah dalam hidup kita waktu kita bekerja. Amanah ke kita, jujur ke kita. Ingat solat ke kita dan sebagainya. Maka itulah dia zikrullah. Seorang yang sentiasa ingat Allah, dia sentiasa berzikir pada Allah. Dan siapa sentiasa berzikir pada Allah, maka Allah sentiasa bersama dengannya. Berdasarkan satu hadis, ana jalisun man zakarani. Aku bersama dengan orang yang menyebut aku. Dia sebut aku, dia zikir aku bersama dengan dia. Aku duduk dengan dia. Maksudnya ialah rahmat Allah sentiasa bersama dengannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.